Hai, Assalamualaikum. Untuk video yang ketiga ini, kita akan belajar bagaimana untuk jadikan Google Sheet kita itu sama seperti buku rekod kehadiran manual yang selalu digunakan oleh cikgu-cikgu kelas sebelum ini. Jom kita tengok dan belajar bagaimana nak buat. Untuk part yang ketiga, kita nak buat analisa. Okay, jadi kita tambah sheet baru, add sheet. Okey, kita nak buat kehadiran supaya kita nampak siapa yang dah hadir dan siapa yang belum hadir. Jadi untuk ni, kita perlukan data nama murid semua orang. Jadi saya ambil saja, saya copy sahaja daripada APDM saya ni. Cuma yang saya ni ada 3 kolom, iaitu nama pendek dan kelas. Saya suka ada nama pendek ni supaya nanti bila saya buat data studio, nampak lagi kemas sebenarnya. Okey, jadi saya just copy je. Saya copy je semua ni. Ni ada semua nama murid ni. Okey, macam biasa, Ctrl C. Balik pada Google Sheet, Ctrl V. Okey, dia dah pun copy, dah pun siap. Kemudian, dekat atas ni cikgu, dekat atas ni kita nak buat tarikh. Kita akan mulakan dengan hari ni lah sebab data saya bermula hari ni. Iaitu data saya bermula 14 Jun. Jadi saya akan tulis 14, kat atas ni 14/6/2021. Jadi automatik dia punya Google ni dah pun kena pasti ini sebagai date. Okey, saya boleh juga tulis dalam pendek 14/6. Okey, tetapi dia jadi panjang disebabkan oleh format dia. Okey, jadi kalau kita nak ubah format ni, cikgu pergi dekat format kat atas, format, and then cikgu pergi kat number. Okey, kemudian kita ambil more format dan more date and time format kat sini ataupun custom number format. Kita ambil custom lah, nak mudah. Custom number format. Okey, dekat sini cikgu boleh specify kan macam mana cikgu nak dia punya date tu akan berlaku. Okey, saya nak buat date tu mesti ada 2, dd, kemudian slash month. Okey, month macam ni. Satu saja month supaya pendek. Kemudian saya klik apply. Okey, dah pun jadi pendek. Okey, jadi 14/6. Okey. Sekarang ni kita nak tengok pada 14/6 murid ini hadir ataupun tidak. Okey. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat adalah kita gunakan satu formula yang dipanggil formula count if. Kira sekiranya. Count if. Okey. Bear with me cikgu, yang ni agak bukan complicated lah, cuma agak panjang sikit. Okey, formulanya adalah equals count, count, if dengan s, if, buka kurungan, kira sekiranya, kriteria range 1, kita ambil nama dahulu. Jadi pergi pada form responses, klik sahaja pada form responses, dan klik pada kolom yang ada nama, kolom N. Okey, dah pun siap. Kemudian, bila dah klik sini, dekat keyboard cikgu, klik terus F4. F4 ni dia akan kunci dia punya kolom tu lah. Okey, dah siap F4, koma kan dia. Okey, type koma. Kemudian balik semula pada sheet 2. Balik semula pada sheet 2 dan ambil nama pertama. Okey, ambil nama pertama kat sini. Okey, kemudian koma balik. Koma sekali lagi. Koma. Pergi pula kepada form responses dan date. Okey, yang date saya ni O. Saya klik pada kolom O. Okey, dan klik F4 juga. F4 dekat keyboard. Okey, koma. Untuk balik semula pada sheet 2 dan kita ambil sel yang ada tarikh yang kita buat tadi. Macam saya adalah D2. Saya tekan pada sheet D2 kat sini. Okey, dan tutup kurungan dahulu. Okey. Jadi sekarang dah pun keluar. Okey, dah pun keluar macam ni. Suggested autofill. Okey, untuk yang ni kita add dulu, kita reject suggestion dulu. Kita tak nak lagi. Okey, dia dah pun keluar kosong macam ni. Okey, dah pun keluar kosong macam ni, bermaksud Faris Fauzan belum lagi login. Belum lagi masuk untuk hari ni. Okey, kita cuba masukkan data Faris Fauzan ni. Nak tengok jadi ke tak. Jadi, kita balik semula kepada kehadiran.
Okey, Faris Fauzan 4 SAB. Next. Ambil nama dia. Next. Ambil subjek. Next. Add file. Okey, ambil file apa-apa pun. Upload dulu. Dan submit. Okey, cikgu tengok. Bila saya dah submit, automatik dia tukar kepada 1. Bermaksud dia dah login pada hari 14 hari bulan 6. Okey, jadi bolehlah sekarang ni cikgu pastekan, cikgu gunakan formula yang sama sampai ke bawah. Cara untuk guna formula yang sama sampai ke bawah senang sahaja. Cikgu just edit formula yang kita dah ada. Okey. Cara nak edit yang A2 ni, cikgu buat titik bertindih A. Klik pada F4 sebanyak 3 kali sehinggalah dia ada tanda money ni, dollar ni dekat A. Dia ada tanda dollar dekat A. Okey, sama juga dengan D1. Kita nak tarik F4. Okey, dekat D1, cursor kita dekat D1, F4 sehinggalah tanda money dollar ni ada dekat nombor 1 sahaja. Okey, dekat nombor 1 sahaja. Kemudian kita klik Ctrl Shift Enter dan Enter. Okey, dah pun jadi automatik sehingga ke bawah. Kita centerkan dia. Okey, kita centerkan dia. Okey, dah centerkan dia. Sekarang ni bolehlah cikgu drag untuk hari seterusnya. Saya drag lah. Automatik lah tarikh ni. Okey, kemudian yang ni pun cikgu boleh drag. Okey, kita cuba drag. Okey, dah automatik jadi sehingga ke bawah. Jadi itulah kita boleh tengok terus analisa murid mana yang dah hadir dan murid mana yang belum hadir pada hari tersebut. Okey, sekiranya ada 4 subjek, mungkin murid tu akan masuk 4 kali dan akan jadi 4. Okey, akan jadi 4, settle. Dah pun settle. Tetapi, sekiranya cikgu tak nak, cikgu nak walaupun dia masuk 10 kali pun, dia tetap akan jadi 1. Okey, ini adalah tambahan pada mereka yang nak buat saja. Okey, macam mana kita nak buat? Caranya, kita nak tambah sikit dekat formula kita ni. Dekat formula kita ni, kita nak tambah formula if. Okey, jadi selepas pada array formula, buka kurungan, kita tambah if. Sekiranya, if, count if apa semua ni, if count if apa semua ni, menjadikan lebih besar ataupun sama dengan 1, kita akan kembalikan 1 juga. Jika tidak, kita akan kembalikan 0. Okey, dan tekan enter. Okey, kita tengok menjadi ataupun tidak formula ni. Kita cuba masukkan Faris Fauzan ni sekali lagi. Okey, saya guna Google Form, masukkan dia sekali lagi. Next. Add file. Submit. Okey, apabila saya masukkan Faris Fauzan ni 2 kali, dia tetap akan keluar 1 sahaja. Walaupun dekat sini, cikgu tengok ada 2 nama Faris Fauzan pada hari 14 hari bulan 6. Okey, keluar 1 sahaja sebab kita gunakan formula tadi. Sekiranya cikgu tak nak macam ni, tak apa, boleh tinggalkan sahaja step ni. Jadi saya nak gunakan macam ni dan saya akan drag dia. Okey, jadi itu adalah cara untuk buat analisa paling mudah daripada form responses kita, daripada Google Form kita pergi ke Google Sheet. Okey, jadi setakat itu saja untuk video kali ni. Kita buat sebab ni pun dah panjang sebenarnya. Selepas ni kita akan tengok dari segi lepas ni kita akan tengok lebih detail bagaimana untuk kira kehadiran dan sebagainya. Okey, terima kasih kerana menonton. Bye. Baiklah cikgu, jadi bila dah jadi macam ni, cikgu bolehlah hias ataupun cantikkan lagi table cikgu ni. Mungkin kita boleh tambah border dan sebagainya. Okey. Oh ya, lupa. Sebelum tu, kita nak tengok yang bahagian bawah ni. Data-data sel yang tidak digunakan ni, row yang tidak digunakan ni, kita boleh delete macam tadi. Jadi pergi je sampai bawah. Okey, klik kanan.
dan delete rows. Okey, supaya nampak lebih kemas lah data cikgu ni. Dan untuk tarikh ni sebenarnya kita boleh tambah sahaja macam saya cakap tadi. Kita boleh tambah saja dengan drag. Dia akan automatik tambah. Dan yang ni pun kita boleh drag untuk automatik tambah. Okey. Okey. Jadi itu adalah cara untuk mudah kita tengok lah. Sekarang ni kita nak tambah warna, kita nak tambah color supaya kita boleh tengok mana murid yang dah login, mana murid yang belum login. Okey. Jadi kita gunakan conditional formatting. Okey, saya tunjukkan dulu. Pertamanya kita select dulu mana sel yang kita nak guna. Saya nak daripada sel ni sampailah ke bawah ni. Okey. Kemudian kita pergi dekat format. Okey, kita ambil conditional formatting. Okey. Jadi dia akan keluar macam ni. Okey, untuk format rules ni kita nak buat format cell if format cell sekiranya kita nak buat less than kurang daripada 1. Okey, kita nak suruh dia highlight kan semua sel yang kurang daripada 1. Jadikan dia warna merah. Merah muda. So, kita boleh nampaklah sekarang ni. Yang dah masuk dengan yang belum masuk lagi. Okey. Jadi, lepas tu, klik sahaja Done. Kemudian, kita nak tambah satu lagi rule. Nak tambah satu lagi conditional formatting. Benda yang sama juga. Sel yang sama juga. Jadi, kita select saja sel-sel semua ni. Okey. Kemudian, klik pada add another rules. Sekarang ni, saya nak buat sekiranya greater than or equals to 1. Sekiranya 1 sama dengan 1 ataupun lebih dari 1. Okey. Text ni dia akan jadi warna kuning. Sel ni dia akan jadi warna kuning. Okey, ambil kuning yang ni. Kita tengok jadi tak? Okey, jadi mudah. Tengok dah jadi kuning dah. Jadi mudahlah untuk kita tengok visually mana murid yang dah login dan mana murid yang belum login. Ataupun mana murid yang dah hantar tugasan, mana murid yang belum hantar tugasan. Okey. Jadi untuk tahu analisa pula jumlah-jumlah semua ni, kita boleh sahaja tambah pada akhir sel. Okey. Jadi kita buatlah satu kolom jumlah dan kita boleh gunakan formula sum macam biasa je, sama dengan sum. Okey, dan kita select lah sum untuk semua rows tu. Okey. And then kemudian dia minta autofill. Yes, kita bolehlah guna autofill kali ni. So dia hanya akan tambah sahaja berapa bilangan yang dah hadir. Okey, berapa bilangan yang dah hadir untuk bagi setiap murid tersebut. Bagi setiap murid tersebut. Kita boleh juga buat dalam bentuk peratus. Okey, persen. Okey, peratus. Jadi untuk buat peratus kita gunakan formula average. Okey. Sama dengan average. Okey, ini dia average. Okey, kemudian kita ambil, kita select semua sel daripada tarikh mula hingga tarikh akhir. Macam ni. Okey, dan tekan enter. Okey, dah pun jadi. Kita buat saja kita terima dia punya suggestion je. Ini akan kira dia punya peratus. Okey, cuma cikgu kalau tengok sekarang ni dia adalah per satu lah. Nak tukar pada bentuk peratus. Kita select semua ni, kita select sel macam saya N ni, kolom N. Kemudian saya klik sahaja button format as percent kat sini. Okey. Klik pada format as percent, automatik dia akan tukar kepada bentuk peratus. Okey, jadi bolehlah cikgu lawarkan yang ni juga dengan letak table apa semua supaya mudah untuk cikgu tengok sendiri. Okey, saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. Kita belajar bagaimana untuk mencari balik nama tu mengikut pada tarikh budak login. Dan juga kita belajar bagaimana nak dapatkan analisa jumlah kehadiran murid sepanjang tarikh yang kita buat. Dan juga dapatkan peratus. Di bawah di ruangan description saya sediakan link kepada Google Sheet yang telah pun kita edit pada hari ini. Jadi cikgu boleh tengok balik Google Sheet yang kita gunakan ni. Boleh tengok balik semua formula yang ada kat dalam tu. Dan cikgu boleh juga make a copy. Terima kasih kerana menonton sehingga habis dan jumpa di video seterusnya. Selamat mencuba.